Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, berjumpa kita lagi. Hari ini topik kita ialah menyiasat alam bahan, perubahan keadaan air. Okey, pernah lihat air di rumah ataupun di mana-mana? Kita nak menyiasat. Maksudnya kita nak melihat perubahan. Apa yang air tersebut boleh jadi? Tengok pada gambar. Ais. Ini ialah ais. Bagaimana air menjadi ais? Apa proses yang berlaku? Okey, ini ialah air dan kemudian wap air. Ini ialah wap air. Nampak di atas ni. Bila berlaku? Ini yang kita nak belajar pada hari ni. Ais, air dan wap air. Wap air. Proses perubahan yang berlaku terhadap ketiga-tiga keadaan ini. Jom. Okey, yang pertama, air bertukar menjadi ais. Okey, kalau kita lihat aiskrim. Bagaimana kita hendak buat aiskrim? Aiskrim sebenarnya berasal daripada air. Air kita masak, kita buat air Milo ataupun aiskrim coklat, kita letak air, kemudian kita bekukan dia. Bekukan ni bermaksud kita masuk dalam peti sejuk bekulah untuk menjadikan air tadi menjadi aiskrim. Air kepada aiskrim. Dia dibekukan. Tapi kalau kita letak di bahagian bawah peti sejuk, kita tak letak dekat bahagian atas ni. Itu sejuk. Dia tak akan bertukar menjadi aiskrim. Dia hanya bertukar suhu. Berubah suhunya menjadi lebih sejuk. Okey, boleh faham? Okey, kemudian ais. Tengok. Ais. Aiskrim yang kita beli tiba-tiba menjadi cair. Sebab apa aiskrim atau ais yang kita beli menjadi cair? Sebab ianya menerima haba. Di sekeliling kita ni ada haba. Apabila kita bercakap, letakkan tangan di depan mulut, kita ada rasa haba yang keluar. Haba datang daripada matahari. Haba ni adalah sejenis tenaga. Dia sentiasa ada. Okey? Di sekeliling kita. Okey, kemudian bagaimana air menjadi wap air tadi? Kita tengok pada dipanaskan. Yang pertama tadi disejukkan, dibekukan. Air menjadi aiskrim dibekukan. Air menjadi wap air dipanaskan. Tengok. Apabila baju sedang basah, kita jemur, ia akan menerima haba daripada matahari dan baju tersebut menjadi kering. Sebab air pada baju tersejat, disejat menjadi wap air. Jadi baju menjadi kering. Kemudian air paip contohnya kita panaskan, didihkan dia untuk menjadi air masak untuk diminum, dipanaskan juga. Kita namakan dia sebagai proses pendidihan sebab dia berlaku pada suhu 100 darjah Celsius. Awak tak akan belajar tu. Tapi ini ialah prosesnya. Maksudnya dalam kehidupan seharian bagaimana air bertukar menjadi wap air. Dipanaskan, contohnya baju menjadi kering, air yang dididihkan. Okey, dimasak. Okey, kemudian bagaimana pula wap air menjadi air? Ia melalui satu proses disejukkan. Wap air tersebut sejuk. Dan dia bertukar menjadi air. Waktu yang biasa kita tengok apabila pada waktu pagi. Sejuk kan waktu pagi. Ataupun waktu malam sejuk. Kita jalan dalam kereta. Tengok ada kabus pada cermin kereta. Apabila kita sapu gunakan tangan, ada air. Itulah tadi proses wap air bertukar menjadi air. Ataupun bila pagi-pagi kita tengok pada pokok bunga, atas permukaan jalan ataupun tiang kita nampak embun. Ni kita namakan sebagai embun. Itu juga melalui proses disejukkan ataupun dalam istilah sainsnya kondensasi. Awak akan belajar nanti tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey?
disejukkan. Okey. Itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Ingat, air, ais, wap air. Bagaimana air menjadi ais? Air bertukar menjadi aiskrim. Dibekukan. Aiskrim cair. Okey. Ais kepada air. Kemudian air kepada wap air. Air jemur baju tersejat. Ataupun air dididihkan. Kita boleh nampak wap air. Wap air di atas tu. Kemudian wap air kepada air. Proses ianya disejukkan. Okey. Pada embun, pada daun ataupun kabus pada cermin kereta. Okey, boleh faham? Selamat belajar, selamat membuat latihan. Sekian sahaja untuk hari ini. Bye-bye.